Apakah teknik untuk menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard? Teruskan menonton video ini jika anda ingin mengetahui teknik untuk menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Jom kita mulakan. Apakah maksud bahasa Melayu klasik? Bahasa Melayu klasik ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum tu, masyarakat Melayu menggunakan bahasa Melayu kuno. Adakah anda tahu apakah itu bahasa Melayu kuno? Bahasa Melayu kuno ialah bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa Sanskrit. Contohnya, nasyid ialah asyik, seribu ialah seribu, dan dangan ialah dengan. Apakah ciri-ciri bahasa Melayu klasik? Terdapat 6 ciri yang perlu anda tahu tentang bahasa Melayu klasik. Yang pertama sekali ialah ayatnya panjang, berulang-ulang dan berbelit-belit. Mari kita lihat contohnya. Maka Laksamana pun membahagi 3. Diambil oleh Laksamana harta itu sebahagi. Maka yang sebahagi Laksamana ambil itu dibahagi 3 pula. Yang sebahagi itu didermakan pada segala fakir miskin dan sebahagi lagi diberikan pada segala pegawai yang tiada penguasaan dan sebahagi diberikan pada segala orangnya. Ciri bahasa Melayu klasik yang kedua ialah banyak menggunakan ayat pasif. Mari kita lihat contohnya. Maka sirih pada jorong emas dipersembahkan oranglah kepada raja. Jadi perkataan dipersembahkan menunjukkan ayat itu ayat pasif. Ciri bahasa Melayu klasik yang ketiga ialah banyak menggunakan ayat susunan songsang. Mari kita lihat contohnya. Hatta beberapa lama tua menghilangkan diri, jebat pun mula membuat angkara. Ciri bahasa Melayu klasik yang keempat ialah banyak menggunakan kosakata klasik. Mari kita lihat contohnya. Contohnya, Ratna Mutu Manikam yang bermaksud berhias dengan permata, Sahaya yang bermaksud saya atau orang bawahan, dan Mashgul yang bermaksud sedih. Ciri bahasa Melayu klasik yang kelima ialah banyak menggunakan kata pangkal ayat. Mari kita lihat contohnya. Contohnya, Alkisah bermaksud begini ceritanya. Arakian bermaksud selepas itu. Hatta bermaksud lalu atau maka. Kendati pun bermaksud walaupun. Nak tahu maksud kata pangkal ayat yang lain dalam bahasa Melayu klasik? Tonton video ini. Anda boleh rujuk kepada link di atas ataupun di dalam deskripsi video ini. Ciri bahasa Melayu klasik yang keenam ialah partikel pun dan lah banyak digunakan. Mari kita lihat contohnya. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Naradiraja, maka dia pun hadirlah. Apakah teknik untuk menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard? Terdapat 10 teknik yang anda perlu tahu. Pertama, baca dan fahami petikan bahasa Melayu klasik untuk memahami maksud secara keseluruhan. Kedua, kenal pasti watak dan peranannya. Dalam proses tradisional, kepimpinan melalui teladan, watak Laksamana dan Kertalasari memainkan peranan yang penting. Ketiga, istilah-istilah seperti hatta, arakian, syahadan, kalakian digugurkan kerana tidak digunakan dalam bahasa Melayu moden. Yang keempat, kosakata daripada bahasa istana seperti mencemar duli, santap, gering, mangkat, bersiram dan sebagainya hendaklah dikekalkan. Yang kelima, kata ganti nama diri seperti baginda, bonda, anak anda, permaisuri, kakanda dan lain-lain juga dikekalkan. Yang keenam, proses alih bahasa hendaklah dilakukan ayat demi ayat seperti menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah. Yang ketujuh, semua dialog yang terdapat dalam teks klasik hendaklah ditukarkan kepada teks bahasa standard. Yang ke-8, keseluruhan teks hendaklah ditukarkan kepada bahasa Melayu standard. Jangan tinggalkan mana-mana ayat dalam teks. Yang ke-9, anda boleh mengganti sesetengah perkataan dalam teks
asalkan tidak mengubah maksud asal perkataan tersebut. Yang ke-10, jangan mentafsir atau membuat ulasan cerita dalam teks tersebut serta menokok tambah isi atau fakta. Langkah ini akan menyebabkan isi terpesong. Biasanya, arahan soalan akan berbentuk sedemikian. Baca petikan Bahasa Melayu Klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis semula petikan tersebut dalam Bahasa Melayu Standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Mari kita lihat soalan 1. Dalam Bahasa Melayu Klasik, sepermula, maka Ketalasari pun masuk ke dalam. Maka dilihatnya oleh Ketalasari orang berkawal terlalu banyak dengan alat senjatanya. Maka Ketalasari pun membaca pustakanya lalu berjalan di tengah orang banyak itu. Maka ia pun pergi ke rumah seorang kaya. Mari kita tukar kepada Bahasa Melayu Standard. Maka Ketalasari pun masuk ke dalam. Ketalasari melihat banyak orang yang berkawal dengan pelbagai jenis senjata. Seterusnya, Ketalasari membaca jampi dan berjalan di tengah-tengah orang yang sedang berkawal itu. Kemudian, dia masuk ke rumah orang kaya. Mari kita lihat soalan 2. Dalam Bahasa Melayu Klasik. Maka Ketalasari pun pandang pada Laksamana itu. Maka ia pun fikir di dalam hatinya, dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Jikalau demikian lakunya, sungguhlah ia dapat membunuh bapaku kerana ia penjurit besar lagi ke petangan. Mari kita tukar kepada Bahasa Melayu Standard. Ketika itu, Ketalasari memandang Laksamana. Di dalam hatinya, dia berkata bahawa sememangnya benarlah hulu balang di hadapannya ialah Laksamana yang disebut-sebutkan. Bagi Ketalasari, melihat kepada gaya Laksamana, memang wajar ayahnya tewas kepada Laksamana kerana Laksamana memang seorang yang sangat berilmu dan berpengalaman. Mari kita lihat soalan 3. Dalam Bahasa Melayu Klasik. Setelah diketahuinya, maka Ketalasari pun masuk menyamar pada orang Patih Kermawijaya. Tatkala itu, Ketalasari pun masuk seorangnya mengikut Patih Kermawijaya pergi menghadap sama dengan Jawa yang banyak itu. Maka oleh Ketalasari, segala hulu balang yang menghadap sama-sama itu dilihatnya seorang kepada seorang. Maka Ketalasari pun pandang pada Laksamana. Maka ia pun fikir dalam hatinya, dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Mari kita tukar kepada Bahasa Melayu Standard. Setelah mendapat tahu, Ketalasari telah menyamar di hadapan Patih Kermawijaya. Pada waktu itu, Ketalasari masuk seorang diri dan mengikut Patih Kermawijaya dan berjumpa dengan orang Jawa. Oleh itu, Ketalasari memanggil semua panglima perang saling berhadapan. Dia melihat satu persatu. Maka Ketalasari memandang Laksamana lalu berfikir di dalam hatinya bahawa dialah ketua panglima perang Ratu Melaka yang bernama Laksamana. Mari kita lihat soalan 4. Dalam Bahasa Melayu Klasik. Maka Ketalasari pun menyamarkan dirinya kepada segala Jawa yang banyak itu. Maka Ketalasari pun sedia kala berjalan keluar masuk bermain-main segenap kampung, orang kaya-kaya dan saudagar. Setelah diketahuinya, maka Ketalasari pun menyamar pada orang Patih Kermawijaya. Mari kita tukar kepada Bahasa Melayu Standard. Ketalasari menyamar sebagai sebahagian daripada masyarakat Jawa. Kemudian, Ketalasari bergaul dengan orang kaya dan saudagar. Ketalasari juga menyamar sebagai orang Patih Kermawijaya. Mari kita lihat soalan 5. Dalam Bahasa Melayu Klasik. Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Naradiraja dengan Paduka Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Naradiraja. Maka dia pun hadirlah. Maka titah Sultan Muzaffar Shah, maukah Seri Naradiraja beristeri? Mari kita tukar kepada Bahasa Melayu Standard. Maka baginda memikirkan cara untuk menyatukan Seri Naradiraja dengan Paduka Raja. Baginda mengarahkan Seri Naradiraja untuk datang menghadap baginda. Sultan Muzaffar Shah
bertanya sama ada Seri Naradiraja ingin beristeri ataupun tidak. Mari kita lihat soalan 6. Dalam bahasa Melayu klasik, setelah sudah ia fikir, maka Patih Gajah Mada pun ingat akan petala bumi itu. Maka Patih Gajah Mada pun segera menyuruh kepada bini petala bumi bertanyakan anaknya yang bernama Ketalasari pergi mencuri ke daha itu. Sudahkah datang dari daha atau belumkah? Maka orang Patih Gajah Mada pun pergilah kepada bininya petala bumi. Mari kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Setelah Patih Gajah Mada telah berfikir, dia ingat akan petala bumi itu. Patih Gajah Mada segera menyuruh orang bawahan untuk pergi mencari isteri petala bumi untuk menanyakan sama ada anaknya Ketalasari yang telah pergi ke negeri Daha untuk mencuri telah kembali atau tidak. Orang bawahan Patih Gajah Mada pergi mencari isteri petala bumi. Mari kita lihat soalan 7. Dalam bahasa Melayu klasik, maka Laksamana pun menyuruh membawa segala senjata yang banyak-banyak itu, lembing dan tombak dan kayu. Maka diatur oleh Laksamana berkeliling istana itu. Maka dibubuhnya suatu hikmat, radak-meradak dan tetap-menetap sama sendirinya, dan kayu itu palu-memalu, terlalu gemuruh bunyinya. Mari kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Seterusnya, Laksamana mengarahkan orang bawahannya membawa semua pelbagai senjata seperti lembing, tombak dan kayu. Mereka telah diatur untuk menjaga di sekitar kawasan istana. Dia menggunakan sihir. Semua senjata tombak menombak, tetap menetap sendiri serta kayu untuk palu memalu. Bunyi yang dihasilkan begitu kuat sekali. Mari kita lihat soalan 8. Dalam bahasa Melayu klasik, maka Laksamana pun membahagi 3. Diambil oleh Laksamana harta itu sebahagi. Maka yang sebahagi Laksamana ambil itu dibahagi 3 pula. Yang sebahagi itu didermakan pada segala fakir miskin dan sebahagi lagi diberikan pada segala pegawai yang tiada penguasaan dan sebahagi diberikan kepada segala orangnya. Maka segala harta itu pun habislah. Suatu pun tiada diambil oleh Laksamana. Mari kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Seterusnya, Laksamana membahagikan harta kepada 3 bahagian dan mengambil 1 bahagian harta. 1 bahagian yang diambil dibahagikan kepada 3 bahagian. 1 bahagian didermakan kepada fakir miskin. 1 bahagian didermakan kepada pegawai yang tidak ada jawatan, manakala 1 bahagian lagi didermakan kepada pengikutnya. Semua harta yang diserahkan telah habis dibahagikan. Laksamana tidak mengambil apa-apa harta. Mari kita lihat soalan 9. Dalam bahasa Melayu klasik, maka ia pun singgah di luar kota pada kampung segala Jawa. Maka Ketalasari pun menyamarkan dirinya kepada segala Jawa yang banyak itu. Maka Ketalasari pun sedia kala berjalan keluar masuk bermain-main segenap kampung orang kaya-kaya dan saudagar. Mari kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Seterusnya, Ketalasari berhenti sebentar di luar bandar masyarakat Jawa. Ketalasari menyamar diri sebagai sebahagian daripada masyarakat Jawa. Ketalasari bergaul dengan orang kaya dan saudagar. Mari kita lihat soalan 10. Dalam bahasa Melayu klasik, tatkala itu Ketalasari sudah datang dari Daha. Terlalu banyak beroleh harta daripada emas dan perak dan pakaian dan pitis berpuluh-puluh juta dan orang banyak dicurinya. Setelah sudah Ketalasari datang ke rumahnya, maka ia pun bertanya kepada ibunya, "Hai ibuku, kemana pergi bapaku? Maka tiada aku lihat ini." Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, maka ibunya pun menangis. Seraya berkata, "Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Hulu Balang Ratu Melaka." Mari kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Pada masa itu, Ketalasari yang datang dari Daha telah mencuri harta-harta dan mencabuli isteri-isteri orang lain. Setelah Ketalasari pulang ke rumah,
dia bertanya kepada ibunya tentang ayahnya kerana tidak menjumpai ayahnya di rumah. Ibu Ketalasari terus menangis lalu memberitahu bahawa ayahnya telah mati dibunuh oleh Laksamana Hulu Balang, Ratu Melaka selepas mendengar pertanyaan anaknya itu tentang ayahnya. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang juga ingin skor A+ dalam Bahasa Melayu SPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!